Okay. So we start the class. Okay, so topik hari ini topik hari ini adalah unit 6 tingkatan 5 unit 6 tingkatan 5. So kita akan buat bahagian essay Nampak bahagian B dan bahagian C Okay, so take note. Okay, so you tengok soalan bahagian B ni Okay, maklumat di bawah berkaitan dengan ciri tadbir urus yang baik. Ciri tadbir urus yang baik. So this year soalan ini hangat tau Azan. So tendensi untuk keluar dalam SPM is there. Azan, ciri tadbir urus yang baik. Nampak tu? Okey, dia ada beberapa dalam buku teks tau. Lebih kurang ada 6 fokus kepada pelanggan, beretika, ketulusan, accountability dan integrity, efektif dan efisien, pengurusan perubahan. Actually topik ini ada kaitan dengan tingkatan 6. So tingkatan 6 mereka belajar dalam pengajian am. Azan, berkaitan dengan ciri tadbir urus yang baik, dan mereka ada masukkan perkara ini dalam tingkatan 5 as well, dalam pendidikan moral. Azan, okay, so topik ini is a bit tough lah. Understand? Okay, bagaimanakah Malaysia mengamalkan ciri tadbir urus yang baik demi pembangunan negara? Nampak? Ini adalah soalan daripada buku teks lah. Nampak tu? Dan jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Nampak tu? Boleh So bagaimanakah Malaysia means your watak can be rakyat Malaysia, and then dia cakap Malaysia means even kamu boleh tulis agensi kerajaan. Anything related kepada Malaysia boleh diterima lah. Nampak tu? Understand? They won't be so fussy. Understand? Langsung tak ada watak masalah. Boleh watak itu lebih kurang ada kaitan dengan Malaysia, rakyat Malaysia ke, agensi kerajaan ke, kerajaan Malaysia ke, whatever it is, boleh diterima. Understand? Okay, nampak? Okay, so we go through jawapan dia. Okay, as usual lah, untuk kategori cemerlang. Okay, untuk kategori cemerlang, you tulislah. Understand? Kategori cemerlang kamu sudah tahu kan? Okay, you punya target adalah 8 hingga 10 markah. Nampak? Okay, okay, so you have to write nilai sebab soalan tanya nilai mesti ada. Nilai tak boleh salah. Okay, rakyat Malaysia perlu mengamalkan nilai kejujuran. Sebab ini adalah topik integriti maka dia memang melibatkan kejujuran, nilai kejujuran. And then kita kena buat kerja kita semua, kita laksanakan semua tugas kita. So nilai dia adalah nilai bertanggungjawab, dan ini adalah berkaitan dengan negara. Maka nilai patriotisme pun boleh dimasukkan. So ada 3 nilai cikgu ada bagi. Rakyat Malaysia perlu mengamalkan nilai kejujuran, nilai bertanggungjawab dan nilai patriotisme. Boleh? Okay. So out of 6 ciri dalam exam, kamu tak perlu explain semua. Kamu hanya as usual ikut nasihat lah, iaitu kamu kena explain 2 fakta saja. Maksudnya 2 ciri sudah cukup. Tapi perlu dihuraikan secara terperinci. Azan, okay, nampak tu. So cikgu ambil yang simple one lah. Fokus kepada pelanggan dan beretika. Nampak 2 ciri dia. So hari ni bila cikgu discuss, cikgu hanya discuss according to 10 markah lah. Understand? So dekat dengan exam bila cikgu sediakan jawapan, so mungkin cikgu akan bagi lebih banyak ciri lah. Tak fokus kepada 2 saja, mungkin cikgu bagi tambahan so that you know a bit more. Azan, okay, nampak tu. Dapat Okay. Okay, so ciri pertama tadbir urus yang baik adalah memberi fokus kepada pelanggan. Okay, memberi fokus kepada pelanggan. Azan, okay, nampak tu. So untuk kerajaan, pelanggan dia adalah rakyat. Sebab rakyat yang memilih kerajaan. Nampak? Azan, so ini bermakna agensi kerajaan. Watak yang saya gunakan adalah agensi kerajaan. Harus melaksanakan tugas, memenuhi keperluan rakyat selaku pelanggan. So rakyat adalah your customer.
Nampak tu? Please try to avoid menggunakan perkataan nilai bila buat ayat. Jangan kata ini bermakna agensi kerajaan harus melaksanakan tanggungjawabnya. Like that. Jangan use nilai untuk buat ayat. Try to avoid. So, melaksanakan tugas boleh. Kewajipan boleh. Melaksanakan tanggungjawab tak mau. Okey, nampak tu. So, dalam hal ini, agensi kerajaan perlu sentiasa menambah baik perkhidmatan kepada rakyat secara berterusan, berpandukan piagam pelanggan. Piagam pelanggan kamu tahulah. Pernah cikgu beritahu kamu apa itu piagam pelanggan. Berpandukan piagam pelanggan demi meningkatkan kepuasan mereka. So maksudnya rakyat mesti rasa puas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan kepada mereka. Nampak tu? Dan cikgu ada bagi contoh dekat sini. Contoh ini adalah contoh almost like contoh reality lah. Misalnya, kerajaan telah membentuk pusat transformasi bandar. Let's say dalam exam kamu tak tulis penuh, kamu tulis UTC dan RTC. Pemeriksa faham. Pemeriksa yang tak faham, dia akan rujuk Google lah. Understand? So ini adalah salah satu perkara yang dibentuk oleh Dato' Sri Najib Tun Razak semasa dia dalam pentadbiran lah. Nampak tu? So apa dia buat adalah UTC dan RTC. Okey, cerita dia macam inilah. Yang pusat transformasi bandar means kawasan bandar lah. Pusat transformasi luar bandar, RTC, rural area punya lah. Azan, okey, nampak tu? Boleh, okey, so ini untuk memastikan rakyat mudah akses kepada perkhidmatan kerajaan. So maksudnya, let's say IC kamu hilang. Sudah buat laporan polis, you have to do a new IC, right? Understand? Yang konvensional, yang biasa kita kena pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi sekarang tak perlu sebab mereka pun sudah ada RTC, ada UTC. So macam kaunter lah. Mereka buka kaunter mereka dekat dengan rakyat. Understand? So maksudnya rakyat tak payah pergi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dia terus pergi ke UTC yang berhampiran atau RTC yang berhampiran. Dan untuk pengetahuan kamu, UTC ini memang dia buka sampai pukul 8 malam sampai malam lah. Understand? The normal Jabatan Pendaftaran Negara hanya mungkin buka sampai pukul 5 saja. Understand? Office hour. UTC dengan RTC dia buka lebih daripada office hour. So mereka dah habis kerja semua, sebelah malam pun sempat jugalah nak buat urusan. Dapatkan perkhidmatan kerajaan. Nampak? So maksudnya it is customer oriented, fokus kepada customer, rakyat. Nampak? So secara kesimpulan, langkah utamakan pelanggan, langkah utamakan pelanggan seumpama ini mampu memperolehi pengiktirafan daripada rakyat. So rakyat akan sokong. Rakyat happy dengan perkhidmatan seperti ini. Something like that lah. Boleh Okay, so you boleh nampak dalam exam, you go for the second ciri, tinggalkan baris lah. Mungkin satu baris, mungkin dua baris. Okay, ciri kedua tadbir urus yang baik adalah beretika. Ini ikut soalan lah. Beretika. Okay, so what is beretika there? Okay, beretika ini kamu boleh kaitkan dengan kerajaan kita lah. Memang dia nak kita amalkan nilai murni, and then dia mau kita amalkan amalkan nilai-nilai Islam as well, the values. Azan, etika kerja dia lah. Azan, so semua penjawat awam perlu mengamalkan etika kerja Islam yang berorientasikan kerja sebagai ibadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai murni semasa bertugas. So semasa kerja itulah. So dalam kepercayaan orang Islam lah, Azan, so mereka kata whatever job you do lah, understand? So kamu kena anggap kerja itu sebagai ibadah. Maksudnya kalau kamu laksanakan kerja kamu dengan betul, is considered like praying. Understand? Praying, you got power, right? So you do good things, you do your work properly also, is almost equivalent to like prayers.
Nampak tu? Boleh Okey, pahala dia lah, something like that lah. Azan ini kamu kena check dengan cikgu yang beragama Islam lah. Nampak tu? So berorientasikan kerja sebagai ibadah. Azan dan menjunjung nilai-nilai murni semasa bertugas. So amalan ini, kalau you amalkan benda ini, amalan ini boleh membantu penjawat awam mengawal tingkah laku mereka dan menghindari amalan yang boleh menjejaskan sistem pentadbiran negara. Sebab mereka beretika, they follow nilai-nilai agama dan sebagainya. Azan dan contoh sebagai contohnya amalan rasuah, penyelewengan dan boros dalam penggunaan sumber negara dapat dielakkan jika penjawat awam menjiwai prinsip-prinsip Islam Hadari. Islam Hadari ini semua adalah pegangan yang ni diwawarkan oleh kerajaan kita lah, understand So kalau kamu tahu to this extent, you can give contoh yang memang lah, understand, high level lah, understand, so you deserve untuk dapat markah yang lebih baik. Maksudnya dalam kategori cemerlang. Sebab mereka tengok contoh kamu reality. Nampak contoh saja, mereka rasa macam kamu ini banyak membaca, pembacaan luas. Ilmu pengetahuan kamu bagus. Azan, okey, nampak. Okey. So you boleh nampak jika penjawat awam menjiwai prinsip-prinsip Islam Hadari yang diwawarkan oleh pihak kerajaan. So intihannya, penjawat awam yang beretika dapat memantapkan sistem penyampaian kerajaan secara berkesan. Dapat? Nampak? Okay, so dalam exam, it is your way of writing lah. Kalau kamu tulis jawapan, biar nilai dalam satu baris lah. Understand? Satu baris. Dalam dua baris macam ni kan. Lepas tu tinggalkan baris. And then you go for the first fakta. You tak boleh tulis yang benda-benda ini tau. Okay, fakta ini semua kamu tak boleh tulis. Wait Okay, tengok sini. Yang ini semua kamu tak boleh tulis. Azan, kamu hanya tulis macam like look like an essay lah, like this lah. Jangan pula kamu pergi tulis ini semua. Okay, you padamkan ini semua. Cikgu padamkan untuk kamu. Okay. Nampak? Okey, so yang ini dikira sebagai satu perenggan lah. Nampak? Ciri pertama. Dan kamu ada gariskan. Let's say kamu ambil pensel dan gariskan. So, orang yang memeriksa kertas kamu obviously can see lah. Your first baris is facts kamu. Dan misalnya saya bagi gariskan. Secara kesimpulan saya gariskan. So apa bila orang tengok ini, wah ini contoh, ini inference, can see clearly, easier. Kamu lebih kurang orang kata kamu mesra pemeriksa lah, memudahkan kerja pemeriksa. Azan. Nampak tu ciri kedua, kamu pergi gariskan beretika. Dan sebagai contoh ada, intihannya ada, so dia sudah tahu ada elemen contoh dan ada juga inference. Understand? So nampak very clear. Crystal clear you punya jawapan. Azan, then they will read. Pergi perincian dia, tengok contoh kamu semua menarik dan sebagainya, and then they want to decide whether they can give 8 to 10 marks. Kategori mana satu. Boleh Okay, nampak. Dapat So I hope you can understand lah. Boleh jangan tulis benda-benda ini semua. F, H, HL, ini semua adalah untuk semasa kita belajar kita gunakan. Exam jangan tulislah. Boleh dapat So ini first soalan. Okey, kalau kamu adalah pelajar kepujian, kategori kepujian lah. Understand? So you tahulah kalau kategori kepujian maksudnya at least you can come out with satu set pun consider okay lah. So kamu akan tulis let's say lah. So cikgu bagi contoh jawapan You will write simple sedikit berbanding dengan yang pelajar cemerlang. Okey, so rakyat Malaysia perlu amalkan atau kata harus amalkan nilai let's say kejujuran. Kejujuran
Lepas tu nilai bertanggungjawab. Kalau you confirm you tahu dua nilai ini memang betul. So you can limit kepada dua ni. Nilai bertanggungjawab. You only write extra bila kamu tak sure. Nampak tu? Or for the safety lah, extra safe. Something like that. Boleh lah. Kalau saya tahu dua ni betul, saya memang tak buang masa lah. Depends on you lah. Boleh lah, suka hati you. Okay, then you go for the at least one ciri tadbir. Tak tulis pertama lah sebab you tahu satu saja. Ciri tadbir urus yang baik adalah memberi fokus kepada pelanggan. Okay, kepada pelanggan. Dan kamu explain lah. Zen, so you kata agensi kerajaan harus laksanakan tugas untuk memenuhi keperluan rakyat selaku pelanggan. Okay, selaku pelanggan. Nampak tu? Okay, so kerajaan harus, okay, you boleh tulislah agensi kerajaan lagi sekali ya. Okay, agensi kerajaan perlu menambah baik perkhidmatan dan memberi perkhidmatan yang boleh memuaskan. Okay, memuaskan hati rakyat. Menambah baik. Okey, nampak. Okey, contoh, you bagi satu pun sudah cukup lah. Tak payah tulis RTC dengan UTC. Contoh, kerajaan tubuhkan RTC, UTC lah. You orang tinggal bandar. So, kerajaan tubuhkan UTC untuk pastikan rakyat mudah akses pada perkhidmatan kerajaan. Nampak? Simple. Nampak tu? And then bagi kesimpulan. Secara kesimpulannya, okey, langkah utamakan pelanggan dapat akan dapat pujian daripada rakyat. Nampak? Ringkaskan ayat kamu lah. Pengiktirafan all that. Understand? Nampak? Boleh? Okay. So at least kamu ada satu set fakta, uraian lanjutan, contoh dan inference. Zen, nampak tu? And then maksudnya satu set, lebih kurang 5 ayat kamu tulis. Dan kita tengok nak bagi you maksimum lah. Zen, kalau
orang yang memeriksa kertas kamu okey, dia nak bagi maksimum boleh sebab nilai kamu pun betul kan, understand so kalau dia nak bagi itu budi bicara dia lah, dia mau bagi, understand okey, nampak tu dalam sekolah memang cikgu bagilah, understand okey, nampak dapat okey. Okey, dan kalau kamu adalah pelajar yang susah mau lulus lah, understand maksudnya kamu nak lulus lah, understand tulis nilai lah, understand baca soalan, semua orang baca soalan yang sama, understand saya tak boleh bagi isi tempat kosong semua, tahu, understand okey, nampak sebab exam mana ada isi tempat kosong, understand nampak tu, maka kertas kosong macam ini baca soalan dia. Apa soalan tanya? Bagaimanakah cara Malaysia amalkan tadbir urus yang baik demi pembangunan negara? So ini semua tadbir urus. So at least kamu boleh explain dua ke apa, bagi contoh ke apa-apa kamu tulislah, relevan dapat markah. Dan dia tanya nilai, tulis nilai lah. Azan okey, nampak. Okey, nampak tu. So you tulis, you boleh kata terus warga Malaysia lah, rakyat Malaysia lah. Okey, rakyat Malaysia mesti amalkan, tulis simple-simple, amalkan nilai paling simple adalah nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okey, nampak. Okey. Tapi ini integriti punya hal, ada satu nilai yang sangat tepat iaitu nilai kejujuran kamu boleh gunakan. Dan nilai kejujuran. Okey, nampak. Lepas itu you huraikan sajalah satu understand okey, nampak tu. Okey. Ciri tadbir urus pertama adalah, so you tengok adalah ikut soalan lah, fokus kepada pelanggan, adalah fokus kepada pelanggan. So you beritahulah siapa watak dia, kerajaan mesti beri perkhidmatan. Perkhidmatan tak tahu, tulis saja dalam bahasa servis boleh. Kerajaan mesti bagi servis baik kepada rakyat. Rakyat okey, nampak rakyat. Okey. Dan you beritahulah nanti rakyat puas hati. Dan puas hati dengan kerajaan. Nampak? Tulislah. Understand? Okey, nampak tu. So at least bila saya tengok ini, dia ada bagi nilai betul lah. Understand? So saya rasa nak bagi 2 markah boleh, sebab bila saya tengok skrip macam ini, bila pelajar dalam sekolah tulis macam ni, bila cikgu nampak saja, cikgu nampak budak ini budak yang bukan outstanding lah, kita boleh nampak. Understand? So at least dia ada mencuba. So maka nilai dia betul. Dia boleh explain satu sajalah. Iaitu fokus kepada pelanggan, kerajaan mesti beri servis baik kepada rakyat. Nanti rakyat puas hati dengan kerajaan. Okey, bagus. Ada 3 perkara dekat sini, nilai ada dekat sini. Saya tak boleh bagi 5 markah. Tak boleh. Sebab kategori lulus ini adalah 3 hingga 4 markah. So kita boleh nampak. Kita tak nampak inference dekat dalam jawapan ini. Saya tak boleh nampak inference. Saya tak boleh bagi contoh. Saya tak nampak contoh pun dekat sana. Tapi saya nampak nilai dan saya nampak satu ciri, iaitu fokus kepada pelanggan. Daripada soalan dia ada ambil, dan dia tahu apa tu fokus kepada pelanggan, dia ada tulis apa yang dia mampu tulislah. Iaitu kerajaan mesti bagi servis baik kepada rakyat, nanti rakyat puas hati. Cukuplah. Azan, so ini yang kita panggil kategori lulus. Nampak? 3 hingga 4 markah. Dapat? Okay, done. Now we go for the second question.
Okey. Berikut adalah slogan yang perlu diamalkan oleh pemimpin sesebuah negara. Accountability dan integrity. Accountability, integrity itu ada dalam ciri tadbir urus yang accountability dan integrity. Dia ambil satu ni, dia tanya soalan lah. Okay. Berdasarkan slogan. Sebab accountability dan integrity means ciri tadbir urus yang baik. Maksudnya pemimpin. Okay, tengok soalan dia. Berdasarkan slogan di atas, terangkan tanggungjawab. So soalan ini saya kena jawab apa tanggungjawab pemimpin terhadap pembangunan negara, dan jawapan perlu berdasarkan nilai universal. So saya kena tulis nilai universal. So apa tanggungjawab pemimpin? You tak boleh bagi banyak tanggungjawab tau. You bagi 2 tanggungjawab saja. And setiap satu kamu huraikan, beri huraian lanjutan, bagi contoh dan bagi inference. So kamu kena huraikan secara detail kalau kamu nak good marks. Maksimum punya markah lah. 8 hingga 10 markah kategori itu. Boleh ya? Okay. So tengok. Nilai saya tulis. Nampak ha? Okay, wait. Okay. So soalan 3A tadi ya. Okay. So pemimpin adalah watak dalam soalan tersebut ah. Wait ah. I tunjuk balik. Berdasarkan slogan di atas, terangkan tanggungjawab pemimpin. So we are going to talk about pemimpin now. Boleh ah? Pemimpin kena ada accountability dan integrity lah. Kalau tidak hancur negara lah. Kan? So, tapi itu soalan B. Implikasi jika pemimpin tidak amalkan. Tapi berdasarkan slogan, pemimpin ini dia jalankan tugas dia dengan penuh accountability dan integrity lah. Something like that kan. So ini benda baik. Okay, so pemimpin harus amalkan nilai kejujuran, nilai patriotisme dan nilai bertanggungjawab. Okay, so fakta pertama itu, okay, pemimpin harus melaksanakan tugasnya secara telus. Tugasnya secara telus. Dari mana saya dapat poin ini? Engkau kena baca buku teks lah. Buku teks segala-galanya lah. Understand? Nampak tu. So apa yang mereka beritahu adalah contoh integriti demi pembangunan negara means pentadbiran. Tengok, realisasikan dasar anti rasuah lah. Tak mau salah guna kuasa lah. Understand? Lepas itu dia ada kata, apa dia? Kepentingan integriti itu. So, bila kita ada integriti, kita boleh wujudkan sistem pentadbiran yang telus. Nampak tu? Boleh? So, cikgu gunakan dekat sini lah. Negara bebas daripada rasuah. Rakyat nanti percaya, yakin pada kerajaan. And all that. Nampak? Okay. So, nampak? So, pemimpin harus laksanakan tugas secara telus dari segi. Okay. There are 2 things, no. Satu, kalau saya pemimpin, saya kena buat keputusan untuk negara tahu. So bila saya buat keputusan atau menyampaikan perkhidmatan means bukan saja saya buat keputusan tetapi saya juga kena beri servis yang baik kepada rakyat saya. Mesti jaga kebajikan rakyat dan sebagainya, beri perkhidmatan terbaik kepada kerajaan. Kepada rakyat jelata yang telah beri mandat kepada saya untuk jadi pemimpin. Something like that lah. Boleh. So, pemimpin harus laksanakan tugasnya secara telus dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian perkhidmatan. So, sejajar dengan ini, pemimpin harus elakkan penyalahgunaan kuasa dan merealisasikan dasar anti rasuah. Semua ini buku teks punya, ambil tulis ayat lah. Understand? Nampak tu. So, bila kamu tak salah gunakan kuasa dan kamu memang pastikan kerajaan kamu adalah anti rasuah. So, hal ini penting bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan keyakinan rakyat. Dan saya bagi contoh lah. Sebagai contoh, pemimpin harus paparkan sifat accountability tinggi dengan sentiasa bersedia memberi penjelasan kepada rakyat apabila timbul keraguan dalam soal pengurusan dana awam. Understand? Okay, nampak. So, kamu kena tahu, accountability means you tahu apa dia. Kalau orang rakyat soal, saya mesti bersedia untuk memberi penjelasan. Saya mesti clarify. Rakyat ada segala kuasa, dia yang pilih saya. Dia ada kuasa untuk tanya saya soalan. Terutamanya kalau dana awam. Public fund.
Understand? So duit yang ada dekat kerajaan bukan duit kerajaan tau, duit rakyat. Understand? Rakyat semua bayar teks dan sebagainya, itu duit dia. Understand? Okay, nampak tu. So bila kita ada masalah, rakyat tanya soalan, pemimpin yang ada accountability, dia akan jawab. Understand? Nampak tu. So dia bersedia memberi penjelasan kepada rakyat bila timbul keraguan. Itu contoh dia lah. So secara kesimpulan, pemimpin harus committed untuk memberi perhikmatan terbaik kepada rakyat yang memberi mandat terhadapnya. Nampak? Boleh? Ini yang perkara pertama. You kena buat kerja kamu secara telus. Telus. Okey, nampak. Okey, next. Selain daripada itu, you pemimpin, you mentadbir negara. Dan you ada kaki tangan kerajaan semua ada dekat sana. Rakyat semua ada. So, kamu kena wujudkan sistem pentadbiran yang sistematik. Ini pun ada dalam buku teks. Telus. Pentadbiran yang lebih sistematik. Nampak? Budaya kerja efisien, all that. Ini semua adalah kalau pemimpin itu amalkan integrity means, ini semua berlaku. Something like that lah. Nampak tu. So, saya ambil daripada buku teks, saya tulis. Pemimpin harus mewujudkan sistem pentadbiran yang sistematik. So dalam hal ini pemimpin harus membentuk budaya kerja berintegriti dalam setiap sektor pekerjaan. Tidak kira sektor awam ke swasta. Semuanya under me, under my government. Boleh. Macam sekarang you can see our Perdana Menteri all the time dia mention di bawah keluarga Malaysia. Itu dia punya style pemerintahan dia. Okey, nampak tu. So pemimpin harus membentuk budaya kerja berintegriti dalam setiap sektor pekerjaan, tak kira sektor awam atau sektor swasta. So dengan ini rakyat dapat memperolehi perkhidmatan terbaik dan kebajikan mereka akan terpelihara. Then I give contoh lah. Misalnya pemimpin harus menjadi model peranan, role model lah, model peranan kepada, atau you kata menjadi suri teladan pun boleh lah. Model peranan pun sama juga maksud dia. Menjadi model peranan kepada rakyat dengan mempamerkan prinsip-prinsip Islam Hadari. Dan ciri kepimpinan melalui teladan dalam setiap tindakan mereka. So you have to show a very good example. Nampak tu? Ciri kepimpinan melalui teladan. So secara konklusinya, pemimpin harus bekerja keras untuk memantapkan sistem pentadbiran negara ke arah memenuhi ekspektasi rakyat. Understand? Okey, nampak. So bila orang baca skrip kamu, dia sudah tahulah, understand? Dia baca bahasa kamu, lepas tu dia tengok cara kamu present, all that, understand? Lepas tu dia akan tengok benda ni first lah. Wah, ada inference. Saya dah gariskan secara konklusinya. Misalnya sudah. Dan saya ada gariskan first, baris itself saya gariskan. Maksudnya orang yang tanda kertas definitely dia tahu ini adalah fakta. So dia tengok ada dua fakta. So tanggungjawab pemimpin adalah dia kena laksanakan tugasnya secara telus. Lepas tu dia kena wujudkan sistem pentadbiran yang sistematik. Nampak? Dapat? Dan boleh. So kalau kamu adalah pelajar kategori kepujian, so at least come out with one set lah. Dan kamu boleh ringkaskan sedikit jawapan yang saya bagi untuk kategori cemerlang lah. Ada set? Nampak? So at least make effort lah. Tapi you ringkaskan sedikit lah. Azan? Because you belajar mengikut kemampuan kamu. Azan? Okay, nampak? Itu yang cikgu selalu galakkan pelajar. You belajar, tulis jawapan mengikut kemampuan kamu. Azan? Okay, so straight away write watak. Tulis nilai sebab soalan tanya nilai. So pemimpin harus amalkan nilai kejujuran dan nilai bertanggungjawab. Tahu dua itu betul, okeylah, cantik. Nampak? Okay. Then after that you go for your satu fakta sekurang-kurangnya kamu boleh explain lah. Okay, okay. So let's say pemimpin harus
laksanakan tugasnya secara telus. Aspek dari segi apa kamu tak tulis tak apa. Make it very simple. Nampak tu? Okay, secara telus. Dia boleh kata maka pemimpin harus elakkan penyalahgunaan kuasa dan amalkan anti rasuah. Mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan amalkan anti rasuah. Nampak? Dan explain lah. Ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat. Okay, kepercayaan rakyat. Okey. Contoh, pemimpin harus tunjukkan accountability dia lah. Accountability. Dengan memberi penjelasan kepada rakyat. Bila let's say timbul keraguan tentang dana awam. Nampak? And then your conclusion lah secara kesimpulan. Secara kesimpulan, pemimpin harus beri perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Baik, ini adalah peranan dia, tugas dia. Boleh Okay, done. So at least you can come out with one set lah. Fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Understand? Dan kalau boleh, gariskan secara kesimpulan, contoh. So the first one adalah pemimpin harus laksanakan tugasnya secara telus. Fakta boleh nampak, clear. Zen, okay, nampak. Nilai sudah ada dekat sana, tinggalkan satu baris. Nampak? Okay, kalau kamu adalah calon, lulus pun cukup lah cikgu. Itu pun susah untuk saya. Okay, so terus tengok watak dia. Watak dia adalah pemimpin. So pemimpin harus amalkan nilai rasional dan bertanggungjawab. Ini paling senang kamu boleh tulis. Rasional dan bertanggungjawab. Nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Okey, kalau integrity means ingatlah nilai kejujuran. Nampak? Okey, nilai kejujuran. Okey, nampak. Then you beritahulah apa peranan pemimpin, tanggungjawab pemimpin, right? Tengok soalan dia, baca soalan again. Berdasarkan slogan di atas, terangkan tanggungjawab pemimpin terhadap pembangunan negara. Apa dia kena buat? Understand? Okay, nampak. So, you explain lah. Apa tanggungjawab dia? Okay. So, you boleh kata, pertama, pemimpin. Apa saja kamu tahu peranan pemimpin, tulis saja. Sebab you are not going to write kesimpulan, contoh dan sebagainya. Right? Apa-apa kamu fikir saja, at least ada 4 poin untuk dapatkan kategori lulus. Sebab at least you can come out with 4 ayat lah.
3 hingga 4 ayat. Sudah cukup. Nampak tu? Untuk dapatkan apa? 3 hingga 4 markah. Nampak tu? Boleh ah? Okey, so pemimpin harus buat tugas atau buat kerja secara belajar sikitlah perkataan baru dalam hidup kamu lah. So tulislah secara telus. Boleh secara telus. Pemimpin tidak boleh salah guna kuasa dan ambil rasuah. Tulislah. At least kamu tulis setakat ini, saya nampak ada 2 perkara kamu ada tulislah. Iaitu pemimpin kena buat kerja secara telus. Jangan tulis sana pemimpin harus buat kerja dengan jujur. Itu macam tak boleh tulis sebab jujur adalah kata akar untuk nilai. Nilai universal tak boleh guna buat ayat. Nampak Okey, so pemimpin tak boleh salah gunakan. So you ada 2 point dekat sini. Takkan saya mau bagi 2 markah kan? Saya tengok nilai ada betul, so okey lah nak bagi 4 markah boleh lah. Azan, lebih kurang macam itu. Kalau you nak tambah lagi boleh. Tambah macam mana pun dia tak boleh melebihi 4 markah lah. Sebab kamu tak ada inference, kamu tak ada contoh. Dia mesti set, ada huraian lanjutan, all that, tak ada. Maka kita bagi simple saja untuk ayat kamu. So ada 4 ayat, ayat kamu semua betul, ada kaitan dengan soalan, dapat 4 markah. So kamu boleh lulus. Setiap soalan dapat 4 markah, kali 10, 40 markah. Dapat? Okey. Nampak Okay. Next soalan, the last soalan. Wah, last soalan Jelaskan implikasi. Implikasi means kamu tahu kesan, efek. Jika pemimpin tidak mengamalkan accountability dan integrity semasa dia buat tugas. Dia tak ada integrity, tak ada accountability. Apa akan berlaku adalah habis hancur negara lah. Azan, okey, nampak. So you kena bagi 2 kesan. Boleh Okey, we go for calon cemerlang first Kalau you calon cemerlang, macam mana kau jawab? Okay. So, implikasi pertama, pembangunan ekonomi negara akan terjejas. Dari mana buku teks? Inilah implikasi dia. Imej terjejas. Lepas itu apa lagi? Pembangunan ekonomi negara terjejas. So, saya ambil daripada sini. Ekonomi terjejas sebab pelabur semua hilang kepercayaan. So, ada kaitan, boleh digunakan. Nampak? Boleh Okey, tengok. So, jika pemimpin tidak berintegriti dan gagal untuk mewujudkan negara bebas rasuah, maka ini akan melumpuhkan ekonomi negara berkenaan. Why? Explain. Ini kerana rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Nampak? So, cikgu bagi contoh dekat sana. Misalnya, sekiranya kos sesuatu projek bernilai RM100 juta. Kos projek tersebutlah. Confirm mesti ada rasuah lah. So mungkin RM20 juta hangus begitu saja akibat rasuah. Kalau pelabur asing semua tengok benda ini, 20 juta hanya untuk bayar rasuah saja. Understand? They won't come. So perkara ini akan sekat, halang para pelabur asing ke negara kita. Nampak? So secara kesimpulan, amalan rasuah. Tak ada integrity means kamu amalkan rasuah semua kan? Bukan kerajaan anti rasuah ni. Kerajaan nanti rasuah. Nampak? Boleh. So amalan rasuah boleh ancam kestabilan ekonomi negara dengan menyebabkan pelabur asing hilang kepercayaan dan lari ke negara yang mempunyai pemimpin yang berintegriti tinggi. So they don't want to waste time, money and all that in your country sebab tak ada integriti. So dia pergi negara yang okey sedikit integriti dia lah. Something like that. Dapat
Okey, dan implikasi kedua, saya ambil imej negara akan hancur di persada antarabangsa. Si awak, macam mana cikgu explain? Kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi. Sekarang ICT semua adalah dewasa ini memudahkan sesuatu berita tentang pemimpin negara dapat disebar luas dalam jangka masa yang begitu singkat. Faham? Kita ada TMK sekarang, teknologi maklumat dan komunikasi. So kita ada media sosial dan sebagainya. Understand? You buat sedikit salah saja, begitu cepat news akan spread. Nampak tu dalam jangka masa yang begitu singkat. Berita penyalahgunaan kuasa dan amalan tidak berintegriti dalam kalangan pemimpin negara boleh menjadi bahan berita kepada media antarabangsa. So jangan ingat RTM 1, RTM 2, TV 3, understand, NTV 7. Jangan ingat Malaysia punya. Kita juga ada media antarabangsa, Al Jazeera, CNN, BBC News, media antarabangsa. So you buat salah, dia boleh menjadi bahan berita dalam media antarabangsa. So cikgu bagi contoh, misalnya pemaparan berita tentang krisis pentadbiran. Krisis pentadbiran. Presiden Sri Lanka baru-baru ini telah mencuri perhatian dan menjadi bahan bualan hangat seluruh masyarakat global. Understand? Everybody know what happened in Sri Lanka. Malu. So secara konklusinya, amalan pemimpin yang tidak berintegriti dan tidak beraccountability sememangnya boleh mencemari nama baik negara dalam sekelip mata. Sekelip mata kamu tahu kan? Buka mata, tutup mata, buka mata saja. Split of second lah. Sekelip mata saja. Kau ais kamu tutup buka saja, news sudah sampai. Tentang pemimpin yang tak betul. Satu dunia akan tahu. Sebab TMK. Nampak? So saya explain macam mana imej negara akan terancur di persada antarabangsa secara detail. Nampak? So textbook hanya ada points. Kepandaian kamu menghuraikan poin tersebut secara terperinci, secara matang dengan contoh yang menarik dan sebagainya, barulah you deserve masuk kategori cemerlang, iaitu 8 hingga 10 markah. Nampak? Dapat? Okey, dah. Okey, so let's say kamu adalah calon. Bukan cemerlang lah, cikgu. Saya boleh buat satu saja set pun baguslah. Boleh Okey, then you go for it lah. Okey, implikasi dia Okey, so you beritahu lah. Implikasinya adalah tapi ini tak cukup tau sebab tak ada nilai dalam soalan ini. So at least you have to go for satu lengkap and lagi satu boleh bagi sikit lagi lah. Sebab cikgu nak kamu aim for maximum tau. So bila ada ni, don't go for 5, go for 7 maximum. Kalau ada nilai boleh dapat lah. Understand? Soalan ni tak ada nilai. So implikasi pertama, you cakap apa? Pembangunan ekonomi, atau you kata terus ekonomi. Implikasi pertama, ekonomi negara terjejas. Dan you beritahulah apa? Okey, nampak tu. So pemimpin yang gagal, yang tidak berintegriti, yang tiada integriti lah. Integriti yang tiada integriti dan gagal untuk
negara bebas rasuah. Boleh boleh lumpuhkan ekonomi negara. Dan kamu explain lah. Ini kerana rasuah boleh tingkatkan kos aktiviti ekonomi. Dan ni kena bagi contoh lah. Contoh, jika satu projek bernilai RM 100 juta, maka RM 20 juta adalah rasuah. Adalah kos rasuah. Maka pelabur asing makan pula. Makan pelabur asing pula. Okey, so you boleh nampak. Jika satu projek bernilai RM 100 juta, maka RM 20 juta adalah rasuah. Maka pelabur asing tidak mahu masuk labur dalam negara kita. Nampak? Boleh Okey, dan kesimpulan, amalan rasuah boleh hilangkan kepercayaan pelabur asing dan amalan rasuah boleh hilangkan kepercayaan pelabur asing dan ancam ekonomi negara. Nampak? Yang ni satu set saja kamu bagi. Macam mana nak bagi 7 markah? Ada 5 perkara saja saya nampak. Soalan ini tak tanya pun nilai. That's the problem. Nampak Dapat Okey. So, saya kena tambah satu lagi. So, at least go for the second one. So, implikasi. Sebab kamu tak pandai hurai, so at least tulislah ekstra satu fakta lah. Jangan limit kepada satu. Implikasi kedua, imej negara. Negara akan hancur. Dan you beritahulah akan hancur. Okey, dan you beritahulah. Understand Jika pemimpin negara tidak integriti, tidak berintegriti dan amalkan rasuah, maka amalkan rasuah, maka berita antarabangsa
Okay. Jika pemimpin negara tidak berintegriti dan mengamalkan rasuah, maka berita antarabangsa akan paparkan. Okay, atau dikata, bukan berita antarabangsa. Media antarabangsa. Media antarabangsa akan paparkan berita tentang pemimpin tersebut. Boleh Okay, nampak. So at least you have to come out with another one with satu huraian sekurang-kurangnya. So nampak macam lebih kurang ada 7 ayat lah. Satu set saja kamu buat lengkap, lagi satu tak lengkap. Tak apalah, understand? Masih deserve lah. Boleh bagi penuh 7 markah. Nak naik 8 memang kamu tak dapat. Nampak Okay, dapat Okay. So let's say kalau kamu adalah calon kategori yang sangat lemah, so you want to lulus saja. So at least tulislah 4 ayat so you beritahu. Masih lagi implikasi means kesan, right? So implikasi pertama apa dia? Ekonomi, implikasi pertama ekonomi negara terjejas. Dan you beritahulah pelabur asing hilang percaya, lari ke negara lain. Cukuplah itu. Nampak tu. And then you go for the second one. Kena bagi second one. Okay. Implikasi kedua, image negara terjejas. Image negara terjatuh. Terjejas pun bolehlah. Tulis lagi sekali terjejas. Image negara terjejas. Okey. You beritahu. Apa itu? Berita antarabangsa. Okey. So you boleh kata pemimpin tidak berintegriti. Masuk dalam berita antarabangsa. Nampak tu So pemimpin tidak berintegriti masuk dalam berita antarabangsa. Sebab tu image dia saja. So I can write, saya boleh tulis 4 ayat, simple one. I don't know how to give contoh secara detail, huraian lanjutan, contoh inference semua tak pandai, maka tulislah 4 ayat berkaitan dengan soalan tersebut. Sebab dia tanya implikasi kalau pemimpin semua apa soalan dia? Implikasi jika pemimpin tidak mengamalkan slogan accountability dan integrity. Tak ada integrity, so ekonomi akan terjejas. Kenapa? Pelabur semua hilang percaya, lari ke negara lain. Lepas tu implikasi kedua, image negara terjejas. So pemimpin tidak integriti masuk dalam berita antarabangsa. Malulah. Understand? Okey, nampak? Dapat? Okey, done. Boleh? Okey, okey, so I'll stop here. Wait, cikgu pergi stop recording. Okay, thank you.